عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita limpah dan kurnianya, Allah bagi kita izinnya untuk kita bersama-sama dalam satu majlis lagi, majlis ilmu insya-Allah untuk mendalami dan menelusuri rakaman-rakaman ajaran ataupun ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebaik-baik generasi sehingga ianya sampai kepada kita untuk kita menjadikan ia hanya untuk mendapatkan redha Allah SWT dalam konteks pengamalan kerangka ibadat Islam dengan cara yang benar, yang betul seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang kuat berpegang kepada ajaran Islam, kuat berpegang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Semoga kita mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Banyakkan syukur, banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan doa pada hari Jumaat ini lebih-lebih lagi, dan banyakkan sedekah, banyakkan amalan-amalan kebajikan. Semoga segalanya dilipat gandakan pahala dan pemberian dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita akan masuk kepada bab yang mana apa yang nak disebut ataupun apa yang nak dikatakan ataupun didoa apabila kita mendengar berita tentang kematian musuh Islam. Sebelum tu kita sesi yang lepas kita sebut tentang apabila mendengar khabar kematian teman dan sebagainya. Jadi biasa kita akan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, istirja'. Dan sebelum itu kita boleh ucapkan alhamdulillah. Kita boleh ucapkan alhamdulillah kerana Allah memberikan kita hidup, Allah memberikan kita rakan-rakan yang baik, Allah memberikan kita adik-beradik yang baik, Allah bagi kita satu orang kata apa, ukhuwah yang baik-baik. Semoga dengan redha kita dengan pemergian orang-orang yang kita sayang itu membuatkan kita mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tengok di antara pesanan, di antara apa yang dipesan oleh para ulama kita bila kita dapat khabar kematian kawan-kawan, dia lain kalau kita dapat khabar kematian orang yang kita kenal sahaja ataupun orang yang kita tak kenal tapi orang itu famous contohnya, tapi dia tidak dapat menyamai kita dapat khabar kematian orang-orang kawan-kawan yang kita kenal, satu kawan-kawan yang baik dengan kita, yang banyak tolong kita, yang kita banyak tolong dia, yang susah senang dengan dia, suka air mata pun dengan dia juga. Syair dia kata apa? Wa inna iftiqadi wahidan ba'da wahidin dalilun ala alla yaduma khalilu. Yang ni bolehlah siapa-siapa yang jenis nak buat quotation kan, quote status ke apa ke, datang jadikan ianya sebagai satu iktibar bahawa ajal itu milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukannya bila, dan juga segala benda yang ada dekat atas muka bumi ni walaupun kita sayang macam mana pun ia adalah pinjaman dan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dan sesungguhnya iftiqadi, aku kehilangan aku ini satu-satu pergi. Maksudnya orang-orang yang aku sayang, kita sayang ahli keluarga kita, kita sayang mak ayah kita, kita sayang kawan-kawan kita, masyayikh dan sebagainya, tapi iftiqad ataupun kehilangan itu pasti. Kehilangan itu pasti sebab apa? Pastinya ayat Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia kata
dan sesungguhnya kehilangan aku ini, kehilangan orang-orang yang aku sayang ini, wahidan ba'da wahidin, satu demi satu. Lepas tu dia sambung pada dalam bait yang seterusnya, dia kata dalilun ala alla yaduma khalilu. Dia kata ini adalah tanda dan bukti bahawa tidak ada satu benda pun, tidak ada satu teman pun yang baik akan kekal bersama-sama dengan kita. La yaduma khalilu. Khalil ada kawan baik, best friend. Tapi ia tidak akan kekal, dia akan pergi. Sama ada kita pergi dulu ataupun dia akan pergi dulu. Jadi itu iktibar yang kita kena ambil, iktibar untuk kita sama-sama memahami keadaan dan ujian yang Allah bagi kepada kita. Dan bab yang seterusnya pergi kepada bab apa yang kita nak sebut apabila datang kepada kita tentang khabar kematian musuh Islam. Jadi dekat sini ada satu benda yang kita kena faham dan kita kena clear betul-betul, jelas bahawa musuh Islam itu apa? Musuh Islam itu musuh yang orang-orang yang sentiasa menentang Islam, sentiasa mendatangkan musibah untuk Islam dan umat Islam dengan sengaja, bukan sebab dia jahil, dengan sengaja dia faham tapi dia buat juga. Dia tentang juga, dia ingkar juga, dia attack dan serang orang Islam dan Islam itu sendiri. Melakukan segala perkara yang boleh merosakkan Islam, boleh menjatuhkan kedudukan Islam. Islam tidak jatuh, tetapi apa yang dia buat itu menghina Islam dan orang Islam. Dia bukan berkaitan dengan politik. Saya selalu nak kena sebut juga benda ni sebab kadang-kadang isu Islam ni dimasukkan dalam isu politik sehingga bukan sahaja kita adik-beradik bergaduh, bukan sahaja dalam kampung itu bermasam muka, tetapi sehingga sampai ke tahap takfir dan sebagainya. Maka ini benda-benda yang kita kena perlu matang dalam berpolitik, matang dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Kita nak faham musuh Islam itu apa? Orang-orang yang sentiasa menentang Islam, mendatangkan musibah ataupun fitnah kepada orang Islam dan Islam itu sendiri. Tetapi bila kita diajarkan tentang satu perkara, kita duduk dalam masyarakat majmuk, kita duduk dalam dekat Malaysia ni sebenarnya nak kena faham satu benda juga, kita bukan duduk dekat Mekah, dekat negara-negara Arab yang mungkin 90%-nya adalah Muslim dan sebagainya. Kita dekat Malaysia tak banyak sangat Islam, memang majoriti, tetapi macam mana cakap, kita ada banyak lagi kaum-kaum dan agama-agama lain yang kita perlu ada adab. Kita perlu ada adab. Semoga Islam itu dan orang Islam itu dilihat dan betul-betul membawa rahmat untuk seluruh alam. Dalam hadis ini, dalam kitab, dalam bab ini kita akan tengok ada ke tak sebenarnya yang memang khusus, bacaan yang khusus yang sahih datang daripada Nabi SAW bila kita dengar tentang kematian musuh Islam. Okey. Sebab kadang-kadang ada orang faham, orang yang belum Islam itu dah musuh dah. Tak. Dia tidak begitu mudah untuk kita menghukum ia adalah musuh Islam. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahl. Faqala alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinahu. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah mematikan. Ayat senangnya Abu Jahal dah meninggal. Abu Jahal dah mati. Ayat senangnya macam tu. Qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahl. Allah telah mengambil nyawa, Allah telah membunuh Abu Jahal. Dan Nabi sebut, alhamdulillahilladzi nasara 'abdahu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membantu hamba-Nya. Wa a'azza dinahu, dan telah memperkuatkan agamanya. Dan telah memperkuatkan agamanya. Maknanya dengan kematian Abu Jahal itu agama telah kuat.
agama telah kuat. Hadis ini sebenarnya ada inqita'. Dia tahap dia dhaif. Kita tak boleh jadikan hujah sebenarnya. Kita tak boleh baca doa itu, zikir itu, dan sandarkan kepada Nabi SAW. Dekat sini dia dah bagi tahu dah, dia kata hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Fihi inqita' baina Abi Ubaidah wa abihi Abdullah bin Mas'ud. Dia ada inqita', dia ada terputus sanadnya di antara Abi Ubaidah dan abihi dan ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Dia ada isu sikit dekat situ. Jadi hadis ini kita tak boleh, dari satu segi tak boleh, sebab dalam bab ini tidak ada dalil lain. Kalau tengok dalam azkar setakat yang kita belajar, dia tak ada dalil yang sahih tentang bacaan-bacaan bila kita dengar musuh Islam mati. Yang ada dekat dalam yang kita belajar ni adalah hadis dhaif. Jadi dia tak ada satu dia tak boleh jadi support kepada, tidak ada boleh jadi penyokong dan penguat kepada hadis lain yang sahih. Sebab hadis yang sahih tu kita tak jumpa lagi setakat ini. Jadi untuk perkara yang kita boleh buat apabila kita mendengar kematian musuh Islam adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dalil umum. Itu dalil umum. Sebab dekat situ bukan isu kita kasihan ataupun apa, tetapi dia lebih kepada kita submission atau penyerahan segala-gala, ataupun dia panggil recognition, ataupun orang kata apa, pengiktirafan bahawa segala makhluk di atas muka bumi ini, tidak kira muslim atau tidak muslim, dia adalah milik Allah Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ada yang akan bertanya, boleh ke sebenarnya kita dalam satu perbahasan oleh para ulama, dia kata bila okey, tadi musuh Islam dan musuh Islam ni dia agak sinonim dengan orang yang belum lagi muslim. Orang yang belum lagi muslim. Jadi dalam isu orang-orang kita dapat khabar kematian musuh Islam, kita boleh sebut, dia tidak ada halangan untuk kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk memberi iktibar bahawa segalanya milik Allah Ta'ala, semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Tetapi apabila kita mendengar contohnya ada orang yang belum Islam meninggal dunia, lebih-lebih lagi kalau ia melibatkan orang-orang yang terdekat, apabila meninggal je, boleh tak sebenarnya untuk sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ulama jawab, dia kata al-kafir idza mata fala ba'sa an naqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillah. Dia kata boleh guna. Ini bukan isu musuh Islam, ini maksudnya orang yang belum Islam, mungkin juga di kalangan ahli keluarga yang tidak memusuhi Islam, Kalau musuh Islam pun kita boleh kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh. Tapi yang relatif, contohnya, ataupun kafir zimmi contohnya, kita juga boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih-lebih lagi kita boleh sebutlah. Okey. Walaupun dia bukan dalam kalangan orang-orang yang terdekat dengan kita, kan. Jadi tidak ada masalah untuk kita sebut perkara itu. Dan ada juga tanya, bolehkah sebenarnya kita sedih? Kita sedih dengan kematian, contohnya. Saya kena sebut juga benda ni supaya kalau ada soalan, kalau ada yang ingin bertanya, saya dah cover. Kalau yang tak bertanya pun, saya dah cover dah dengan penjelasan ini. Mungkin ada yang bertanya juga, sebab benda ni ditanya kepada para masyayikh tentang boleh ke tak sebenarnya orang Islam, dia ada ramai kawan-kawan yang belum lagi muslim, ataupun saudara mara yang belum lagi muslim, boleh ke sebenarnya bersedih dengan pemergian orang yang belum lagi Islam? So ulama jawab, Salih Munajjid dia jawab, dia kata yajuzul huzn 'alal kafir idza mata 'ala ghairi dinillah. Boleh sebenarnya kita sedih. Sebab sedih tu adalah dia datang dari syafaqah, rasa keinsanan. Manusia itu sendiri. Bukan masalah kita sedih sebab isu akidah ke apa ke tak. Dia sedih sebab manusia. Kadang-kadang kita juga perlu sedih juga, apakah yang kita buat,
apa yang dah kita buat dalam proses kita dakwah, kita pernah ke bagi tahu kat dia, kita ajak dia masuk Islam ke, kita pernah ke tunjukkan perkara-perkara yang baik tentang Islam supaya dengan niat dia terima dan dia nak kembali kepada Islam contohnya. Kesedihan itu dia datang dalam bentuk keinsanan, kesedihan manusia. Okay? Dan Nabi SAW pun sebenarnya pernah tak dia menangis. Dia pernah menangis dia pernah menangis sebab siapa yang orang yang dia sayang tapi belum Islam pergi. Mak dia lah. Dia katakan mahazinan Nabi SAW ala ummihi wa baka alaiha. Nabi pernah sedih sebab dan menangis kerana pemergian ibu dia yang dia sayang. Kama rawa Muslim an Abi Hurairah, Imam Muslim dia riwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Dia kata zaran Nabi SAW qabra ummihi. Nabi masa ibu dia meninggal, dia kecil kan. Zaran Nabi SAW, umur dia 6 tahun lebih kurang. Zaran Nabi SAW menziarahi kubur ibu dia dekat Abwa, satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Fabaka wa abka ma hawlahu. Dan Nabi pun menangis dan orang sekeliling dia pun menangis juga. Faqala, Nabi pun bercakap, ista'zantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zan li. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata, aku minta izin daripada Tuhanku, Allah SWT, daripada Tuhanku untuk dia mengampunkan ibuku, mengampunkan baginya, iaitu ibu Nabi SAW. Falam yu'zan li, tapi Allah tak izinkan. Wasta'zantu fi an azura qabraha fa'udhina li, dan aku minta izin, aku doa supaya aku dapat ziarah kuburnya, kubur ibu Nabi SAW, dan udhina li, dan aku diizinkan. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut, maka kamu ziarahlah kubur, sesungguhnya dengan menziarahi kubur itu tudzakkirul maut, mengingatkan kamu kepada mati. Saya ada satu dua hadis lagi, saya tak naklah panjangkan, cumanya nak bagi tahu boleh ke tak sedih, boleh. Apa yang kita nak sebut dengan kematian orang yang belum lagi Islam, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah. Ataupun juga kepada musuh-musuh Islam, sebab dalam konteks musuh Islam ini tidak ada dalil yang kita tak jumpa lagi sekarang ni yang sahih, tapi kita guna dalil umum saja untuk semua orang yang meninggal, untuk yang paling penting sekali iktibar untuk kita mengembalikan segala makhluk Allah Taala itu kepada pencipta yang maha agung. Okey. Jadi kita akan masuk kepada hadis. Ada soalan dekat sini? Siap. Sedih. Okey. Okey, tak ada soalan. Okey, kita pergi ke hadis yang seterusnya. Hadis yang membicarakan tentang babut tahrimin niyahah 'ala al-mayyit wa du'a bid'awal jahiliyah. An-niyahah. An-niyahah ni apa? Apa makna niyahah? Niyahah ini makna dia adalah meratap. Meratapi kematian. Meratapi kematian. Sekejap meratapi, niyahah. Nabi larang. Dia tajuk dia dekat sini tahrim. Imam An-Nawawi terus letak makna tahrim bab pada menyatakan keharaman an-niyahah, keharaman meratapi ke atas si mati, wad-du'a bid'awal jahiliyah, dengan doa dan juga doa-doa yang dilakukan semasa zaman jahiliyah. Ulama sepakat, dia kata majoriti ulama, semua dia tak kata majoriti, dia kata ulama sepakat di atas pengharaman meratapi mati, dan juga mendoakan dengan doa ataupun mengucap
mengaitkan ucapan-ucapan semasa majlis kematian itu dengan ucapan-ucapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dan juga doa dengan kecelakaan ataupun macam putus asa di tatkala kematian itu datang menjemput salah seorang daripada orang yang kita sayang ataupun orang yang kita kenal. Ni kata bagi tajuk kat sini, haram meratapi orang mati dan berseru dengan seruan jahiliah. Jadi berseru dengan seruan jahiliah ni maksud dia dekat sini adalah sebut ataupun doa ataupun ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang orang jahiliah dulu buat. Ada banyaklah di antara ungkapan-ungkapan yang orang jahiliah duk buat dulu, di antaranya adalah menangis yang sangat-sangat, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang tidak redha dengan kematian. Lepas tu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang kadang-kadang tak ada pun orang yang mati tu buat. Maksudnya lebih-lebih. Maksudnya saksi dusta di sisi orang yang mati, menyebut kata dia ni lah baik lah apa semua kan. Tapi dia ni lah pejuang, dia ni lah pendekar contohnya kan. Tetapi orang yang mati tu tak macam tu pun sebenarnya. Maksudnya melebih-lebih dalam bab memuji orang-orang yang dah mati tu. Itu di antara kerja-kerja dan amalan-amalan jahiliah. Itu sebab kita masa orang meninggal, kita dah diajarkan hari-hari kita belajar sebelum ni, kita doakan perkara-perkara yang baik. Kita doakan perkara-perkara yang baik. Kalau kita nak sebut sedikit tentang kebaikan dia, kita sebut kat dia masa dia boleh dengar. Ingat dah kita dah baca hari tu kan? Okey, boleh dia dengar masa dia hidup. Sebelum dia meninggal, bukan masa dia dah meninggal kita nak sebut kebaikan-kebaikan dia sampai kita rasa makin sedih. Sebab bila kita sebut kebaikan dia masa dia dah meninggal, kita akan jadi susah nak orang lain ni kata susah nak move on. Susah nak lepaskan. Sebab kita duk rasa macam benda tu perlu sangat kita ada lagi sebab kita perlukan kebaikan-kebaikan dia. Boleh sebut tetapi tidak melampau-lampau. Orang jahiliah dia sebut melampau daripada tu sehingga kan ada perkara-perkara yang tidak betul pun disebut juga. Jadi ini yang dilarang di dalam Islam. Rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Kami meriwayatkan di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyah wa fi riwayatin li Muslim au da'a au syaqqa bi au, dengan kalimah au tu. Hadis ini tidak ada masalah sebab ada dalam Bukhari dan Muslim. Apa dia makna dia? Makna dia daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa shaqqa al-juyub. Dekat sini dia tak ada lah apa yang kita nak kena baca kan, cumanya dia ada tegahan. Dia ada tegahan supaya kita tidak buat. Dan tegahan dekat sini dia ada kaitan dengan zikir adalah disebabkan ada tegahan tentang zikir-zikir ataupun kata-kata yang menyerupai kata-kata orang jahiliyah. Maknanya kita boleh sebut benda-benda baik tetapi tidak menyamai dan membuat perkara-perkara yang dilakukan oleh orang zaman jahiliyah. Dia kata laisa minna man latama al-khudud, tidaklah daripada kalangan umat kami. Bila jumpa hadis yang macam ni, sebenarnya dia bukan menafik, dia bukan isu Nabi menafikan umat. Dia kata dekat sini, dia kata bukanlah termasuk dalam golongan kami orang-orang yang menampar pipi. Macam mana kita nak faham? Ada orang kata tengok Nabi tak mengaku umat. Kita kan bila kita nak bercakap Nabi tak mengaku umat, dia bukan masalah Nabi tak mengaku umat. Nabi kata bukan daripada kalangan kami ni, makna dia bukan daripada kalangan orang-orang yang mengikut ajaran kami. Bukan orang-orang yang mengikut sunnah Nabi. Bukan orang-orang yang mengikut ajaran Islam yang sebenar. Man latamal khudud, siapa-siapa yang menampar pipi dia, macam sedih sangat-sangat, menangis sampai tampar pipi, bukan tampar pipi, tampar. Tengok orang Syiah. Orang Syiah tu melampau-lampau. Melampau-lampau. Perbuatan mereka itu melampau-lampau. Sehingga merosakkan badan, memudaratkan diri sendiri. Kalau yang simple-simple pun tepuk dada, tepuk bau kan sebagai, kalau tengok tarian-tarian ataupun nasyid-nasyid dia tu kan, sedih sangat kan. Dengan adalah sebenarnya dia orang ni hidup dalam nostalgia yang direka-reka satu.
Satu lagi hidup dalam nostalgia dan kesedihan yang berpanjangan. Sebab sentiasa menangisi, sentiasa bersedih dan sebagainya. Jadi tengok macam mana latamal khudud, bukan daripada kalangan umat kami, bukan daripada golongan kami yang mengikut sunnah Nabi, mengikut ajaran Islam yang sebenar. Siapa-siapa yang menampar pipi dia, masa dia sedih sangat-sangat, wasyaqqal juyub, dan mencari-carikan poket. Dia kenapa carikan poket? Sebab poket ini yang paling senang sekali nak cari. Nampaklah dia gagah tu. Kan, cuba baju elok-elok tak ada poket, tarik. Susah nak koyak. Yang paling senang nak koyak adalah poket. Kan? Jadi itu adalah mukaddimah kepada koyaknya baju. Maksudnya dekat sini mengoyak-ngoyakkan baju. Mengoyak-ngoyakkan baju, merosakkan orang kata apa yang ada dekat pakaian dia sendiri. Maksudnya menunjukkan dia tu sedih sangat-sangat. Okey? Wada'a bida'wal jahiliyah, dan juga berdoa dan mengucapkan ungkapan-ungkapan dan doa-doa seperti mana doa-doa yang diucapkan dan diungkapkan oleh orang jahiliyah. Dalam riwayat Muslim, ataupun berdoa ataupun syaqqa, mengoyakkan. Itu beza di antara Bukhari dan Muslim punya riwayat. Jadi Nabi mengatakan, tidak mengaku sebagai orang-orang yang mengikut sunnah dia, mengikut ajaran Islam yang sebenar. Tiga jenis orang ni. Tiga jenis orang ini bila datang kematian, bila berada dalam majlis kematian, bila ada mendapat khabar kematian. Pertamanya adalah orang-orang yang menangis sangat-sangat sampai menepuk-nepuk, menampar-nampar pipi dia. Lepas tu mengoyakkan baju dia, mengoyakkan poket baju dia dan baju dia. Dan juga orang-orang yang berdoa dengan doa-doa masyarakat jahiliyah. Jadi kita minta daripada Allah Ta'ala, kita terhindar daripada perkara-perkara yang ini, supaya kita jadi kuat. Supaya kita jadi kuat, kita dapat menerima keadaan itu dengan seadanya dan redha dengan apa yang Allah ambil daripada kita, dan kita pun kena sedar bahawa ianya semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Ada soalan ke kat sini? Saya tengok dulu. Ustaz sekarang ni dah meninggal lagi dapat pangkat. Itu tak apalah, pangkat tu orang nak bagi tak apa, tidak masalah. Dah meninggal orang bagi pangkat, orang bagi ijazah kehormat dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Itu pemberian yang tidak dia pun minta. Kadang-kadang ada orang bagi anugerah-anugerah ataupun pingat-pingat, contohnya orang-orang yang banyak berjasa dan sebagainya. Wallahualam, kalau kita nak kata dia sendiri takabur, dia dah tak takabur dah lah, sebab dia dah meninggal. Jangan pula adik-beradik pula jadi takabur. Jadi itu adalah pemberian, terimalah pemberian itu dengan redha, dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tidaklah mendatangkan apa-apa sangat sebenarnya. Jadi itu biasa, cumanya apa yang berlaku tu, itu sebab bila dah mati pun dapat pangkat ni pun sebenarnya kadang-kadang Allah nak tunjuk bagaimana keadaan dia di sisi orang masyarakat, bagaimana orang menghargai dia, contohnya kan, apa yang dia dah buat kan, contohnya. Jadi teruskanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang dilihat baik ini, teruskanlah kebaikan-kebaikan dan nasihat-nasihat baik daripada dia itu, semoga semuanya mendapat kerahmatan dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Pergi kepada hadis yang seterusnya. Dia kata, rawaina fi sahihaihima an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam dua sahihnya, dalam Bukhari dan Muslim, daripada Abi Musa al-Ash'ari, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni panjang dan saya akan bawa supaya kita tahu sebenarnya apa sebab datang hadis ini. Sebab datang hadis ini ataupun sebab urut hadis ini. Sebab kalau kita tak faham, kita tak dapat memahami konteks dengan cara yang lebih tepat. Nabi cakap dekat sini, dia kata
bahawa Rasulullah SAW berlepas diri daripada as-saliqah, al-haliqah dan as-syaqah. Okey. Dia terangkan dekat sini al-syaqah itu, as-saliqah adalah perempuan yang meratap dengan suara yang kuat, sedangkan al-haliqah adalah perempuan yang mencukur habis rambutnya ketika ditimpa musibah. Adapun as-syaqah adalah perempuan yang mengoyakkan pakaian ketika ditimpa musibah. Semua ini diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Demikian juga diharamkan untuk mengusutkan rambut, menampar pipi, mencakar wajah dan berdoa dengan doa-doa kecelakaan. Dia itu dia punya Imam Nawawi terangkan makna 3 perkataan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berlepas diri. Bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri, maknanya ia tidak ada kaitan dengan Islam. Akhlak ataupun kerja buat yang begitu tidak ada kaitan dengan Islam. Bila ditengok dalam hadis ini disebut tentang semuanya perempuan kan, as-saliqah, kalau lelaki as-saliq, kalau perempuan, kalau lelaki al-haliq, kalau lelaki asyaq, dia tak ada tamar butah. Tapi kenapa perempuan semua? Bukanlah makna hadis ini khusus untuk perempuan, orang lelaki boleh buat. Orang lelaki okey, orang perempuan jadi tegah. Orang perempuan saja diharamkan, orang lelaki boleh tampar-tampar sebagainya. Tak. Hadis ini menyeluruh. Cumanya dalam konteks kebiasaannya. Dalam konteks kebiasaannya orang perempuan lebih kuat menangis daripada orang lelaki. Tapi ada tak orang lelaki yang kuat lagi menangis daripada orang perempuan? Boleh jadi adalah, tapi majoriti hukum adatnya begitu, maka hadis itu datang dalam keadaan yang begitu meraihkan majoriti dan kebiasaan jantina itu melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan diri mereka. Jadi Nabi melarang. Sebenarnya hadis ini datang dalam keadaan Abu Musa al-Ash'ari. Tadi kan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata waji'a Abu Musa waj'an syadida. Abu Musa al-Ash'ari ini dia sakit sangat-sangat. Faghushiya alaihi wa ra'suhu fi hajri imra'atin min ahlihi. Dia jadi macam nak pengsan, dia jadi macam tak sedar, macam letih sangat-sangat, dia sakit sangat-sangat, dan kepala dia macam duduk atas riba atau bersandar kepada salah seorang daripada ahli keluarga dia lah. Ada yang kata isteri dan sebagainya. Ada yang kata hiya zaujatuhu Safiyah binti Damwan. Ada yang kata ia menyandarkan kepala dia di bahu ataupun di riba isteri dia. Okey, falam yastati ay yarudda 'alaiha syai'a. Dan dia tak boleh nak balas apa-apa, maksudnya tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Mungkin dia nak berpesan. Dia mungkin nak berpesan, mungkin ada orang menangis, dengan kesedihan sebab dia nak pergi, sebab dia sakit sangat-sangat. Okay? Dia tak boleh nak sebut masa tu. Falamma afaqa, tapi bila dia ada tenaga je, dia dah macam sedar sikit. Lepas tu dia kata apa? Dia kata qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga berlepas diri daripada golongan-golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada mereka. Lepas tu dia baru dia sebut hadis ni. Dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Jadi itulah sebenarnya hadis yang penuh yang menceritakan tentang apa itu saliqah. Dia kata kat sini, dia kata saliqah ini hiya rafi'atu sautiha fil musibah. Orang perempuan kebiasaannya, ataupun orang lelaki juga yang mengangkat suara dia, menjerit-jerit apabila ditimpa musibah. Wal haliqa allati tahliqu sya'raha. Al-haliqa adalah orang yang mencukur atau menggunting rambut, stres sangat-sangat, sedih sangat-sangat, gunting rambut dan sebagainya, sampai rupa dah jadi macam bukan lagi orang yang terurus keadaannya. Wasyaqqah adalah orang-orang yang mengoyak-ngoyakkan baju mereka. Jadi Islam ini mengajarkan tentang sederhana, mengajarkan tentang perkara yang tidak melampau, wasatiyah, supaya kita melazimi ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya tidak melampau, yang sebenarnya
sesuai dengan keadaan kita sebagai seorang manusia yang fitrahnya seimbang. Kejap Okey, minta maaf awal pula dibatuk. Okey. Itu hadis yang kita sebut tentang Nabi berlepas diri. Bila Nabi kata berlepas diri, maknanya Nabi memisahkan ataupun menjauhkan ataupun memberi satu maklumat ataupun satu penyataan bahawa perkara-perkara ini tidak terdapat ataupun tidak berkaitan langsung dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Wa rawaina fi sahihaihima an ummi Atiyah qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ati alla nanuha. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Ummi Atiyah. Qalat, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'ah kami. Tengok kat sini dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'ah kami untuk tidak meratapi. Maksudnya Nabi memang ada berlaku bai'ah di antara para muslimin muslimat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara bai'ahnya itu juga adalah tidak mensyirikkan Allah SWT, dan juga di antaranya adalah supaya kami tidak meratapi. Supaya kami tidak meratapi. Sebab ratapan ini satu benda yang kita pun tahu. Kita mungkin baca sana sini tentang orang-orang yang belum lagi Islam ni, meratapi kematian itu melampau-lampau. Banyak perkara yang mereka buat. Jadi Islam datang, terutama zaman jahiliyah dulu, dan Islam datang untuk menghapuskan perkara ini. Okay? Itu sebab kalau tengok hadis ini sebenarnya, hadisnya panjang juga sebenarnya. Hadis yang panjang juga yang mana tentang bai'ah juga perlu difahami juga bahawa bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang lelaki dia memang bersalam musafahah dengan musafahah, tapi bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para nisa para wanita dia tidak berlaku dalam bentuk musafahah. Nabi tidak salam tetapi Nabi bagi isyarat tangan. Nabi bagi isyarat tangan. Itu sebab dalam hadis ini, hadis yang panjang sebenarnya. Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al bai'ah alla nanuha. Ini Ummi Atiyah dia kata, fama wafat minha dalam keadaan Nabi nak bai'ah tu, untuk di antaranya adalah untuk tidak berniahah, itu tidak meratapi kematian itu, ada salah seorang daripada orang perempuan ini dia tak hulurkan tangan dia, dia pegang tangan dia. Faqabadat imra'atun minha yadaha. Dia pegang tangan dia. Mungkin masa tu bila orang perempuan berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mungkin buat isyarat saya cuba cari bagaimana isyarat bai'ah itu, sebab kalau lelaki memang dia salam, tapi perempuan dia tak salam tetapi mungkin ada isyarat-isyarat tertentu. Tetapi bila Nabi nak bai'ah tu, ada salah seorang perempuan pada ketika itu dia genggam tangan dia, qabad. Dia pegang tangan dia, dia macam tak nak bagi isyarat untuk berbai'ah. Alasan dia kata apa? Alasan dia kata fulanah, dia kata faqalat fulanatu as'adatni. Perempuan itu telah membuatkan aku gembira. Telah maksudnya kawan baik sangat-sangatlah, sedih, suka, sedih, gembira semua bersama-sama dengan dia lah. Wa ana uridu an ajziyaha,
Dan mereka ini bila ada kematian kawan-kawan baik, dia orang akan menangis sungguh-sungguh, meratapi sungguh-sungguh, menunjukkan bahawa mereka betul-betul sedih. Itu amalan jahiliah sebelum mereka berbai'ah. Nabi diam. Nabi diam masa tu, lepas tu falam yaqul syai'an fadhahabat. Dan orang, maksudnya pada ketika itulah ada kematian tu. Lepas tu ataupun kematian tu dah lepas, tapi perempuan ni tak sanggup untuk tidak meratapi sebab mereka selalu meratapi kematian. Lepas tu perempuan yang tadi fadhahabat thumma raja'at. Lepas tu perempuan tu pergi dan kemudian kembali balik. Kembali balik dan melakukan bai'ah lah. Lepas tu Ummi Atiyah dia kata apa? Fama wafat imra'atun illa ummu Sulaim wa ummul Ala wa ibnatu Abi Sabrah imra'atu Mu'adh atau ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'adh. Dia kata dalam bai'ah itu memang berlaku bai'ah di antara lelaki perempuan, wanita-wanita dan Nabi SAW, tetapi dia kata fama wafat imra'atun. Dalam riwayat lain dia kata ada 5 orang. 5 orang sahaja yang betul-betul ikut bai'ah ini. Yang lain masih lagi duk meratapi, masih lagi duk menangis. Itu sebab dia kata yang di antara yang mengikut betul-betul bai'ah Nabi supaya tidak meratapi itu Ummu Sulaim, Ummul Ala, dan anak ibnatu Abi Sabrah, 3, isteri Mu'adh, ataupun anak Abi Sabrah, yang tu dia syak lah, dan juga imratu Mu'adh. Dan imratu Mu'adh. Ada 5 orang lebih kurang dalam riwayat lain. Itulah cerita tentang hadis bai'ah Nabi SAW dan para wanita untuk mereka tidak meratapi kematian. Nampak keadaan tu, maksudnya meratapi kematian ini dia tidak berlaku banyak di kalangan orang lelaki, para sahabat. Dia banyak berlaku di kalangan para wanita, dan kita pun tahulah orang perempuan dia senang nak sedih dan sebagainya. Itu apa yang Allah bagi dan uji kepada para wanita, dan orang lelaki pun ada ujian-ujian yang tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa maksud bai'ah ni apa ya? Sekarang masih ada ya. Okey. Bai'ah ni sebenarnya perjanjian itu sahaja. Bai'ah ni perjanjian. Bai'ah ni perjanjian itu sahaja. Cuma perjanjian ini perlu betul-betul dia macam agreement. Dulu dia tak ada lah agreement yang kita ada term and condition kena sign mahkamah lawyer dan sebagainya ni, tapi dulu itulah bai'ah. Cumanya konteks bai'ah di dalam, contohnya di dalam tarikat-tarikat, di dalam mana-mana kumpulan agama contohnya itu wallahu alam, konteks asalnya begitulah perjanjian dengan Nabi SAW. Contohnya juga, contoh kita ambil Bai'atul Ridwan semasa Nabi balik ke Mekah selepas 9 tahun berada di Madinah untuk Fathu Makkah. Ada cerita tentang Uthman bin Affan dikatakan dibunuh dan sebagainya. Masa tu Nabi perlukan bai'ah dan perjanjian taat setia, perjanjian taat setia daripada para muslimin muslimat untuk berjuang menentang musuh, mempertahankan agama Islam. Jadi bai'ah ni sebenarnya secara umumnya, secara dasarnya adalah perjanjian perjanjian taat setia, perjanjian taat setia. Jadi di antara isi bai'ah itu supaya memang semua orang boleh mengaku Islam. Okey, mengucap dia macam akad jugalah, dia macam akad juga lebih kurang lah. Akad tu sebenarnya lebih kepada perkataan itu, lebih kepada perkataan itu. Konteks dan konsep pengakuan, konteks dan konsep perjanjian itu namakan bai'ah. Tapi di dalam bai'ah itu ada klausa-klausa yang mungkin kita kata akad contohnya kan. Jadi dia berkaitan dengan perjanjian. Dia berkaitan dengan perjanjian. Jadi itulah yang asalnya. Jadi bai'ah ini ada banyak juga yang saya tak nak sebut banyak lah, tapi diada-adakan. Kadang-kadang tak perlu pun nak juga bai'ah kan. Sampai satu tahap kadang-kadang kita tengok sesetengah keadaan kumpulan-kumpulan yang kita kata pada saya tak kena lah bai'ah. Orang perempuan pergi salam, dia cium tangan dia, share besar-besar juga nampak. Kalau Allah, saya tak nak sebut mana, tapi kita mungkin nampak dekat feed YouTube dan sebagainya kan, orang kritik dan sebagainya. Memang dia datangkan fitnah kepada orang agama, datang fitnah kepada syekh-syekh. Kan memang mereka, Nabi tak bersalam dengan orang perempuan, Nabi tak bersalam dengan para wanita, tapi mereka bersalam. Ada yang kata berlapik dan sebagainya, Nabi berlapik pun tak.
Adalah beberapa perbahasan tentang itu, tetapi secara keseluruhannya Nabi tidak berbai'ah dengan musafahah. Dengan musafahah itu bersalam itu Nabi tak buat dengan para wanita. Jadi kalau ada tu syekh dan sebagainya bagi tangan sebagai cium, tak kira lelaki perempuan pun pergi cium juga. Dekat Malaysia mungkin tak nampak sangat, tetapi dekat beberapa tempat lain kita dapat nampak benda tu berlaku. Jadi tak kira dah siapa mahram ataupun bukan mahram pun, sekali lah disebabkan atas dasar syekh nak bai'ah dan sebagainya, perkara-perkara itu terkeluar daripada ajaran Islam sebenarnya. Jadi sekarang ini bai'ah itu tidaklah ada satu kewajipan untuk kita berbai'ah dengan siapa? Berbai'ah dengan mufti, berbai'ah dengan tak. Ini pada awal Islam dulu, pada awal Islam. Sekarang ni bila Nabi dah tak ada, kita tak ada nak bai'ah dengan siapa-siapa. Okay? Jadi kita ikut saja ajaran apa yang Nabi bagi kepada kita dengan betul, ikut dengan sebenar-benarnya, tahu dalil dan sebagainya, supaya kita buat perkara-perkara yang memang betul-betul Nabi SAW ajarkan kita untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Okey, kita pergi hadis yang seterusnya. Dia kata dekat sini dia kata okey. Rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatan fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti." Okey. Dua benda dia kata. Nabi kata dua benda pada manusia ini huma bihim kufrun. Dengan dua benda ni manusia menjadi kufur, menjadi kafir. Tapi dia, hadis ini nak kena faham juga, dia bukan membawa makna terus kafir, tetapi dia membawa makna ya'ni min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyah. Ulama kata makna dia apa? Makna dia adalah dua perkara yang membawa yang dilakukan, ataupun dua perkara daripada amalan-amalan orang kafir dan juga akhlak-akhlak orang jahiliyah. Ada juga ulama kata waqila tuaddi ilal kufr, dan ada juga ulama kata dia boleh membawa kepada kekufuran, sebab bila kita terlalu banyak sangat meratapi, kita akan jadi sedih, dan sedih itu akan buatkan kita depression, kita akan buatkan kita stres, kita akan membuatkan kita cepat putus asa dan sebagainya. Itu sebab kita kena cuba untuk berhenti daripada perkara-perkara yang buatkan kita sedih yang sangat. Sebab sedih yang sangat-sangat ini boleh membawa kepada musibah, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi semoga Allah bagi kita kekuatan. Okey, apa dia? Dia kata yang pertama at-ta'nu fil ansab. Apa makna ta'nu fi ansab? Dekat sini dia terjemah apa? Dia kata dua perkara pada manusia, kedua-duanya adalah bentuk kekafiran. Betul, bentuk kekafiran, kekufuran. Mencela garis keturunan. Macam mana makna mencela garis keturunan? Macam mana dia kata? Dia kata ai idkhalul aib fi ansabin nas. Memasukkan aib ataupun membuka keaiban ataupun memfitnah orang-orang lain, keturunan orang lain, memaki orang, dan juga dia contohnya yastalzimu tahqiq ar-rajul aba' ghairihi. Dia kutuk bapa orang tu, dia kutuk mak orang tu, dia kutuk cucu orang tu, tok orang tu dan sebagainya. Ataupun tafdil abaihi ala abai ghairihi. Ini hati-hati, ulama terang benda ni. Kita bak kutuk, kita maki bapa orang lain, keturunan orang lain tu memang dah jelas sangat-sangat siapa yang buat, memang dia termasuk di dalam perkara-perkara yang Nabi kata boleh membawa kepada kekufuran ataupun melakukan perkara-perkara yang orang kafir dan orang jahil buat, orang jahiliah buat. Tapi ulama pesan lagi, dia kata tafdil aba ala abai ghairihi, melebihkan bapa-bapa kita atau mak-mak kita atau keturunan kita ke atas keturunan orang lain juga sebenarnya boleh membawa kepada perkara yang sama. Contohnya kita duk angkat sangat keturunan kita ni sampai membuatkan keturunan orang lain tu macam tak ada apa-apa. Macam tak ada nilai langsung.
itu juga boleh membawa kepada perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Okey. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya dia kata an-niyahatu wan-niyahatu 'alal mayyit, dan juga meratapi kematian, dan juga meratapi kematian. Jadi meratapi kematian ni banyak benda lah yang kita sebut tadi tu, macam menangis sangat-sangat, koyak baju, tampar pipi dan sebagainya. Tapi hadis yang ada satu lagi khabar, ada satu lagi dalil yang datang daripada Jarir, sanad dia Hasan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu qala, dia kata kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am ba'da ad-dafn min an-niyahah. Kami melihat perkumpulan ataupun berhimpunnya ahli keluarga si mati ni, dan menyediakan makanan, menyediakan ta'am, menyediakan, maksudnya depa yang sediakan. Keluarga si mati tu yang bertungkup masak sana sini dan sebagainya, berhimpun dengan ada masak-masak dan sebagainya, ba'da dafn, selepas mengembumikan jenazah, minan niyahah, termasuk di dalam ratapan. Maksudnya sahabat dia nampak benda tu. Kan kita kata siapa yang lebih faham apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Itu sebab saya dah pernah sebut, kata Imam Malik rahimahullah, dia mengambil amal ahli Madinah ataupun qaul sahabi sebagai satu sumber hukum dalam mazhab Maliki. Tingginya kedudukan para sahabat dan kefahaman para sahabat itu dalam menilai segala kerangka pengamalan Islam. Maka Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu ni, sahabat ni dia kata, kami melihat, kami nampak dan kami consider berhimpunnya ahli keluarga si mati ini dan memasak-masak selepas ditanam, dikebumikan jenazah, termasuk dalam ratapan. Itu sebab Nabi pernah pesan dekat keluarga Ja'far, dekat orang jiran-jiran, masyarakat yang sekeliling Ja'far, selepas kematian Ja'far dalam peperangan. Dia kata isna'u li ali Ja'far ta'aman. Dia kata buatkan makanan, masakkan makanan untuk ali Ja'far. Hadis itu ada satu lagi hadis, maksudnya Ali Ja'far ni tengah dalam musibah, maka kita yang kena buat. Itu sebab kita ubah sekarang ni. Kalau ada siapa-siapa kematian, ada kematian jiran ke apa ke, kita tak sempat nak masak, bagi duit Food Panda banyak, Pizza Hut, order online pun boleh dan sebagainya, kita hantar makanan ke rumah orang yang mati, bukan depa yang masak. Bukan mereka yang masak, mudahkan mereka dengan cara begitu. Itu sebab ada yang tanya apa yang kita nak buat kalau ada orang mati sebagainya. Ini di antara perkara yang kita kena buat. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Masak. Kalau kita jiran sebelah, kalau rumah teres sebagainya, orang ada kematian kat sebelah, kita masak. Tak rumah kita masak. Biasa, jangan masak dekat rumah si mati. Masak kat rumah orang lain. Masak kat rumah jiran. Ambil makanan, bawa pergi dekat situ, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Okey, jadi ini perkara yang kita boleh buat untuk memudahkan keluarga si mati. Semoga dengannya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa dekat situ sahaja kita berhenti. Kejap, saya baca yang last sekali. Mohon share hadis tadi berkenaan masak-masak selepas kematian. Oh, yang tadi yang Jarir Al-Bajali tu. Kejap, saya ambil dekat dalam website jap. Saya share dekat sini. Ini dalil daripada sahabi, dia mauquf atas sahabi, tetapi dia punya sanad hasan. Dia punya sanad hasan, tidak ada masalah. Boleh tengok dekat situ. Saya ambil dia punya link kejap, kalau siapa-siapa nak refer boleh ambil link. Sebab para sahabat melihat benda tu begitu, jadi kita ni dengan sahabat siapa yang lebih faham tentang apa yang Nabi ajarkan? Kan? Kita kena tengok apa yang sahabat melihat. Tapi yang confirm betul-betulnya adalah menangis apa semua yang Nabi sebut tadilah dalam hadis tu. Di taman saya kutipan RM5 seorang tempat ordinasi. Bagus, tak ada masalah. Jangan kacau keluarga si mati.
Adik-beradik korang semati walaupun dia orang datang jauh ke apa, jangan daripada jauh ke apa, jangan susahkan mereka. Mereka nak uruskan jenazah, depa tengah bersedih, jadi kita jiran-jiran ni kena buat. Okey, jangan masak kat rumah orang tu. Jangan masak kat orang yang mati tu. Okey. Kita bikin mata satu pindah kalau okey. Saya rasa tak ada soalan dekat sini. Saya rasa okey. Jadi saya rasa kita tak ada soalan dah. Kalau ada soalan boleh angkat tangan ataupun kita dah ada kelas lain yang sedang menunggu, jadi kita kena berhentilah. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, baik. Jika ada soalan, kita Kalau buka ada soalan. Boleh Ustaz boleh tak ada masalah. Dia kalau Okey, ustaz nampaknya cakap banyak diam dia je tak ada Ustaz. soalan biasanya. Kalau ustaz cakap sikit ada soalan. Ataupun Betul. tanya. Mana-mana tak apa, insya-Allah. Okey, kalau tak ada soalan tak apalah, kita berhenti. Rasanya dah tak ada lah kot Ustaz. Boleh berhentilah, tutup je lah Ustaz ya. Majlis ini. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Inun. Sama, jumpa lagi malam nanti pukul 8 untuk bacaan ayat suci Al-Quran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainul dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Ustaz, Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Puan Ainun. Ya, sama-sama Puan. Jumpa lagi. Terima kasih Pak Ainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Nak kena beritahu.